1.2. Okey, tengok buku teks. Okey, tengok. Nombor 1. Dengan menggunakan nombor berikut, tulis 5 pengiraan yang memberikan hasil negatif 14. Guna nombor-nombor yang ada ni. Semua nombor ni. Okey. Berapa hasil dia dapat negatif 14? Yang pertama. Kita nak hasil negatif 14. Okey. Apa pengiraan yang pertama? Okey. Ya, negatif 12. Tambah negatif 2. So, dapat negatif 12 tolak 2 dapat negatif 14. Okey, yang kedua. Okey, boleh buat. Kita tengok 6 pula. 6 darab negatif 2. Okey, 6 dah guna, negatif 2 dah guna. Tolak 2. Okey. So, dapat 6 darab negatif 2, negatif 12 tolak 2 dapat negatif 14. Okey, tengok yang ketiga. Mari kita tengok yang ketiga. Siapa boleh try? Okey, yang ketiga. 5 tolak berapa? 11 tolak 8. 5 tolak 11. Negatif 6 tolak 8. Negatif 14. Pandai. Okey, next. Kita buat yang panjang juga. Okey. Negatif 2 darab negatif 3 tolak 15 tolak 5. Okey. Negatif 2 darab negatif 3 dapat 6. Tolak 15 tolak 5. 6 tolak 15 kita akan dapat berapa? Negatif 9 tolak 5. So, negatif 14. Okey, last one. Nombor 5. Nombor 5. Okey, warna merah ni. Apa lagi? Okey, 8 darab negatif 2 tambah 2. 8 darab negatif 2 dapat negatif 16 tambah 2. Kita akan dapat negatif 14. Okey. Next, soalan seterusnya. Bagi setiap yang berikut, isikan tanda operasi tambah, tolak, darab, bahagi yang sesuai pada petak kosong. Okey. Untuk A, 2A. Negatif 8. Ada kotak. Negatif 6 sama dengan negatif 3 darab negatif 6 darab 10. Okey. Negatif 8. Kalau cikgu buat sini darab. Okey, negatif 8 darab negatif 6. Kita akan dapat 8 darab 6, 48. Negatif darab negatif, positif. So, negatif 3 darab negatif 6 dengan 10. Okey, sini kalau cikgu letak tolak negatif 6 tolak 10. So, dapat negatif 3 darab negatif 16. Okey, 16 darab 3. Negatif 3, 18. 3 tambah 1, 48. So, dapat positif 48, positif 48. Okey, boleh? Okey, untuk 2B. 5 tambah negatif 9, apa dia? 3. Sama dengan negatif 5, apa dia? Negatif 7. Okey. Okey, so sini kita letak sini tolak. Okey, negatif 5 tambah 7 dapat 2. So kat sini 5 tambah negatif 9. Macam mana nak bagi nilai dia kurang? Okey, kita guna bahagi. 5 tambah negatif 9 bagi negatif 3, negatif 3. 5 tolak 3, kita akan dapat 2. Okey, jelas? Okey, kita pergi ke soalan nombor 3. Lengkapkan pola nombor yang berikut.
Negatif 9. Yang A Negatif 7. Okey, lepas tu nombor apa? Negatif 3. Nombor lagi. 1. Nombor lagi. Macam nak tahu pola? Nak tahu pola, kita tengok. Dari negatif 9 jadi negatif 7. Macam nak tahu dia? Negatif 7 tolak negatif 9. So, negatif 7 tambah 9. So, kat sini beza dia 9 tolak 7 adalah 2. So, dari sini ke sini tambah 2. Tengok balik. Negatif 9 tambah negatif 7. Kita akan dapat negatif 9. Tambah negatif 7 pula. Tambah 2. Negatif 9 tambah 2. Kita akan dapat negatif 7. Sini silap ni. Okey. Negatif 9 tambah 2. Kita akan dapat negatif 7. Jadi betul lah kat sini. So, untuk yang ni. Negatif 7 tambah 2. Dapat negatif 5. So, kat sini negatif 5. Untuk kat sini. Negatif 3 tambah 2. So, kita akan dapat negatif 1. Untuk yang sini. 1 tambah 2. Dapat 3. So, jawapan dia 3. Okey, boleh? Okey. Kita tengok yang B. Okey, untuk 3B. Negatif 2, 4. Ada tempat kosong, 16. Negatif 32, tempat kosong, tempat kosong. Okey. Kita tengok dulu apa beza setiap satu. Apa beza setiap satu tu? So, nak tahu yang ni. Nak tahu yang ni kita tambah ke, menaik ke, menurun ke ni. Yang kedua tolak yang pertama. 4 tolak negatif 2. So, kita akan dapat 4 tambah 2 dapat 6. Okey, so negatif 2 tambah 6 dapat 4. Cek balik. Negatif 2 tambah 6 kita dapat 4. So, 4 nak dapat nombor seterusnya tambah 6. Jadi, 4 tambah 6 sama dengan 10. Okey. 10 tambah 6 dapat 16. Betul ke? Okey, kemudian 16 tambah 6. 16 tambah 6 kita dapat 12, 22. Yang ni 32. So, kat sini yang ini salah. Okey, salah. Kita kena memenuhi. Pola tu kena memenuhi semua. So, kita tengok balik. Kita ulang balik. Okey, kita ulang balik. Nak tengok dia pola dia apa sebenarnya. Okey, clear ink. Okey. So, kita tulis balik. 3B. Negatif 2, 4. Tempat kosong, 16. Negatif 32. Tempat kosong, tempat kosong. Yang kita punya tadi tu dah tak boleh diterima. Jadi, rasa-rasanya apa? Okey, kita tengok. 16 nak jadi 36. 2 jadi 4. Apa yang sama? Okey, apa yang sama? Kena fikir tu. Okey. So, kita boleh buat. Tadi tambah tu dah salah. Jadi, kita buat darab bahagi pula. 4 bahagi negatif 2 dapat negatif 2. Betul? So, 2 bawa ke sini darab negatif 2. 4 nak ke sini darab berapa? 4 darab negatif 2 juga. Ni ke sini darab negatif 2. 16 ke sini. Okey, darab negatif 2. Betul ke salah? Okey, ni dah betul. So, kat sini 4 darab negatif 2. Kita akan dapat negatif 8. So, kat tengah ni negatif 8. Yang ni negatif 32 darab negatif 2. So, kita dapat 64 positif.
Untuk yang sini 64 darab negatif 2. Kita akan dapat negatif 128. Okey? Jelas Okey, next. Soalan seterusnya. Suhu di sebuah bandar pada suatu ketika ialah 12 darjah Celsius. Okey, asal. Suhu asal dia 12 darjah Celsius. Asal. Okey, suhunya menurun sebanyak negatif. Suhunya menurun sehingga. Maksudnya suhu tu turun sehingga dia jadi negatif 6 darjah Celsius. Okey. Kemudian suhu tu meningkat sebanyak. Kemudian dia meningkat sebanyak 3 darjah Celsius. Akhir sekali dia turun sebanyak 8 darjah Celsius. Okey. Tentukan perubahan suhu di bandar itu. Dari 12 darjah nak jadi negatif 6. Okey, berapa dia punya perubahan? Nak tahu kan yang hujung tu negatif 6 tolak 12. So dapat negatif 18. Perubahan dia negatif 18 darjah. Maksudnya suhu tu daripada 12 darjah Celsius dia turun sebanyak negatif 8 darjah Celsius. Negatif 18 darjah Celsius. 12 darjah Celsius dia turun sebanyak negatif 18 darjah Celsius. Baru dapat negatif 6. Okey. So perubahan dia negatif 8. Kemudian dia kata meningkat sebanyak 3. Tambah 3. Negatif 18. Negatif 8 pula. Negatif 18. Tambah 3. Tolak 8. So dapat. Negatif 18 tambah 3. Negatif 15. Tolak 8. Kita akan dapat negatif 23 darjah Celsius. Okey, sekarang dia nak suhu akhir. Suhu akhir di bandar itu. So bila suhu akhir negatif 6. Kemudian yang ni kan. Dia tambah 3. Kemudian dia turun 8. So negatif 6 tambah 3. Negatif 3 tolak 8. So suhu akhir dia adalah negatif 11 darjah Celsius. Okey. Next. Kita pergi ke soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Seorang penyelam berada 50 meter di bawah aras laut. Ni laut. Okey, dia berada dekat 50 meter dari bawah aras laut. So, negatif 50 meter. Maksudnya, jarak dia 50 meter. Okey, bila bawah aras laut, negatif lah. Penyelam itu berenang naik 2 meter setiap 5 saat. Perenang ni perenang. Cikgu tak tahu lukis. Perenang ni, dia berenang naik. Penyelam tu berenang naik 2 meter setiap 5 saat. Okey. Soalan dia, terangkan sama ada penyelam itu dapat mencapai aras laut selepas 2 minit. Dia ada masa 2 minit je nak bagi sampai kat sini. Dalam masa 2 minit. Lepas ke tak? Okey, so sekarang kita tengok 2 minit tu berapa saat? Saya nak tukar pada saat. 2 minit darab 60 saat. So dapat 120 saat. Okey. 120 saat kalau setiap 5 minit, 5 saat, setiap 5 saat ni berapa kali ganda lah kan? Okey, jadi 120 bagi 5 saat. So, kita dapat 24 kali. Maksudnya, yang ni 2 meter 5 saat lagi. Ni 2 meter 5 saat lagi. So, berapa step ni? 1, 2, 3. Sampai kali ke dia kat sini adalah kali ke 24 kali. Okey? Jadi, nak tahu lepas ke tak? Jadi, 2 meter 2 meter darab 24. Betul tak? 24 kali. 2 meter darab 24 kali. So, dapat 48 meter. So, lepas ke tak? Dalam masa 2 minit ni, dia hanya berjaya naik 48 meter je.
Okey. Boleh? Okey. Dia hanya boleh berjaya naik sampai 48 meter je. Sikit lagi. Kurang berapa meter? Kurang 2 meter. Jadi, yang ni kalau ikut operasi sebenarnya, negatif 50 tambah 120 per 5 darab 2. So, dapat negatif 2 meter. Lagi 2 meter je tak cukup. Jadi, penyelam belum mencapai aras laut selepas 2 minit. Dia hanya mencapai sampai sampai 48 meter je. Lagi 2 meter je dia nak selesaikan. Okey, lagi 2 meter je. Dia hanya boleh sini 48 sahaja. Okey? Okey. Kita tengok soalan nombor 6. Akaun semasa Encik Hafiz ada baki sebanyak 1238. Dia telah mendandatangani 2 keping cek masing-masing bernilai 890 dan 1730. Tentukan sama ada cek bernilai 890 atau bernilai 1730 menjadi cek tendang apabila dikreditkan. Mana yang akan jadi cek tendang? Cek tu atau tak cek? Cek tu dia macam ni. Bila kita ada duit dalam akaun bank. Okey. Duit akaun bank kita ada 1238. Duit akaun Encik Hafiz tu ada 1238. Dari akaun bank tu kita boleh keluarkan cek. Okey. Cek dia ada 2 cek. Satu cek 890. Satu lagi cek 1730. Okey, manakah akan menjadi cek tendang? Okey, apa maksud cek tendang? Cek tu di reject. Okey, rasa awak apa? Okey, betul. Ni 1730. Cek yang bernilai RM1730 cek tendang. Sebab apa? Okey, sebab nilai dia melebihi simpanan yang dia ada. Faham? Okey. B. Berapakah ringgit yang perlu ditambah oleh Encik Hafiz ke dalam akaun supaya 2 cek yang ditandangi tidak menjadi cek tendang? Maksudnya, kalau dua-dua cek nak digunakan, dalam akaun dia mesti ada duit sama macam yang dekat cek. Maksudnya, yang dekat cek 1730 tambah 890 ni dekat cek. Tolak 1238. So, kita akan dapat 1382 ringgit. Yang ni yang perlu ditambah untuk jadikan dua-dua ni kita boleh guna. Faham? Faham tak ni? Okey? Maksudnya 1238 tambah 1382. Kita akan dapat 2640. So, yang ni account. Cek 1730 890 0 11 11 9 10 11 12. Okey, kalau kira balik, okey, kita tengok. Cek dia 1730 tambah 890. So, 0, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 2620. So, dekat akaun dia, asal ada 1238. Berapa banyak nak ditambah supaya jadi 2620. Tu yang kita tolak 1238 tu kan. Okey.
So kita check 1382. 8 tambah 2 10. 8 tambah 4 12. 6 2 6 2 0. Okey, faham Ini jawapan dia tadi. Okey.